Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati seluruh warga sekolah, rakan-rakan guru, para ustaz dan ustazah, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya saudara kamu dalam Islam, Ustaz Habib Nizam, alhamdulillah mengucapkan pada tuan-tuan semua dan murid-murid semua salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sambutan memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang mulia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, subuh hari Isnin bersamaan 20 April 571 Masihi. Pada tahun itu juga dikenali sebagai tahun gajah, sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang Kaabah pada ketika itu, yang menyerang kota Mekah. Tempat lahir baginda Nabi di rumah Abu Talib, bapa saudaranya di Makkah Al-Mukarramah. Nama bapanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama ibunya Amidah bintu Wahab bin Abdul Manaf. Cukup indah Allah Subhanahu Wa Taala aturkan nama ibunya, ayahnya dan juga namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dia bernama Muhammad. Bila digabungkan tiga-tiganya, Abdullah bererti hamba Allah, Aminah bererti yang dipercayai, Muhammad yang bermaksud yang terpuji. Hamba Allah yang dipercayai lagi terpuji. Masya Allah, tabarakallah, yang cukup indah sekali gabungan nama-nama ibu ayahnya dan baginda yang mulia. Pengasuh pertama baginda Nabi bernama Barakah Al-Habasyiyah yang digelar Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi pengasuh yang menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu kecil. Dan ibu susuan yang pertamanya bernama Suwaibah Al-Aslami, hamba perempuan kepada Abu Lahab. Abu Lahab seorang businessman, sibuk. Lalu bila dia gembira akan kelahiran baginda Nabi SAW, dia menghantarkan hamba sahayanya, orang gajinya kepada Rasulullah SAW untuk disusukan. Masya Allah, tabarakallah. Kerana itu Abu Lahab ini beliau dikatakan menerima azab yang paling ringan di hari kiamat nanti, kerana dia mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi SAW. Ibu susunya yang kedua adalah Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diyah, atau dikenali sebagai Halimah As-Sa'diyah. Kelahiran baginda Nabi ini penuh dengan keajaiban. Betapa istimewanya bayi yang lahir ini. Ketika lahirnya terpancar nur Jibril alaihi salam, terpancar nur, satu cahaya. Nur ni maksudnya cahaya. Dan baginda dipotong tali pusatnya oleh Jibril alaihi salam. Kemudian kemaluannya telah dikhatankan, disunatkan, dan beliau lahir dalam keadaan jari telunjuknya menunjuk ke langit seolah-olah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang terpancar pada Nabi ini, cahaya yang terpancar timur dan barat. Bahkan cahaya ini bukan hanya sekadar ada pada waktu kelahiran, bahkan sehingga Nabi diangkat menjadi Nabi SAW. Satu ketika, pada satu malam, Sayyidina Aisyah sedang menjahit pakaian, lalu terjatuhlah jarum dan terpadamlah lampu dengan disebabkan angin. Maka ditercari-cari jarum tu di tengah malam yang gelap. Maka tiba-tiba baginda SAW melalui kawasan itu, lalu bercahayalah, dan dia dapat mengambil kembali jarum itu dan menyambungkan jahitannya. Ini menunjukkan Nabi ni memang sangat bercahaya. Sangat bercahaya. Bundanya Aminah binti Wahab ketika menceritakan detik keindahan putera baginda berkata, ketika aku melahirkan, maka keluarlah nur yang memancar sehingga kawasan timur dan barat.
Nurnya menerangi istana di Syam dan barisan kedainya sehingga dapat dilihat di leher unta di Busra. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu Nabi ni satu ketika sahabat dia lihat bulan purnama, dia lihat wajah Nabi, dia lihat bulan purnama, dia lihat wajah Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata Nabi lebih cantik daripada bulan purnama kerana terangnya cahaya daripada wajah Nabi SAW. Lantaran kerana kehebatan cahaya inilah, maka sesetengah ulama menamakan bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi ini, sebagai Rabiul Anwar, bulan yang penuh bercahaya, kerana lahirnya Nabi SAW. Lahirnya pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal, bulan yang cukup mulia. Dan berlaku lagi keajaiban dalam kelahirannya lagi. Antaranya runtuhlah singgahsana ataupun istana-istana Raja Parsi. Bukan kerana usangnya bangunan, tetapi kerana menunjukkan kebesaran Nabi yang lahir. Kemudian api yang dijaga oleh sembahan orang Majusi di Parsi, yang ratusan tahun api itu tak pernah terpadam, tiba-tiba terpadam. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian tasik sawah wadi samawah, tiba-tiba mengeluarkan air. Tasik sawah ini terletak di antara Hamazah dan Qum di Iran. Yang pada ketika itu dia kering, tak ada air. Tiba-tiba air keluar dan melimpah sehingga sampai ke kawasan padang pasir yang berhampiran. Dan berlaku lagi keajaiban ketika saat kelahiran Nabi SAW, terbitnya satu bintang yang bernama bintang Ahmad, digelarkan oleh orang-orang Yahudi. Ketika seorang sahabat Nabi menceritakan, ketika aku masih kecil, berumur 7 atau 8 tahun, aku mengingati apa yang aku dengar. Dia ni mungkin orang Madinah, dia mendengar daripada orang Yahudi masa dia kecil-kecil. Dia kata, ketika itu pendeta Yahudi melaungkan suaranya di satu tempat yang tinggi di Madinah. Dia mengatakan, wahai Yahudi, maka berhimpunlah mereka semua pakai heran bersipar ni, Tok pendeta kami panggil ni. Apakah semua ini? Pendeta Yahudi itu mengatakan bahawa telah muncul semalam bintang Ahmad yang menunjukkan bahawa dia telah dilahirkan. Masya Allah, tabarakallah. Semua ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW bukanlah insan biasa. Yang wajar kita ambil tahu dan kita kenali sirahnya, dan kita mengenali susuk tubuh, akhlaknya, supaya kita dapat mencontohi dalam kehidupan kita. Kita dapat mengikutinya. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah, yaghfir lakum dunubakum, kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Dan kita mesti juga bukan sekadar mengikuti, bahkan mencintai. Sebab Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tak beriman, tak sempurna iman kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sehingga aku ni lebih kamu cintai dari ibu ke ayah kamu, anak-anak kamu, dan manusia seluruhnya. Masya Allah, tabarakallah. Mesti tanam dalam diri kita rindu, sayang, cinta, ada perasaan nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke Madinah, biasa ziarah, Masya Allah, kubur Rasulullah SAW, tuan-tuan, kalau ada perasaan rindu itu, tuan-tuan akan rasa, murid-murid akan rasa sangat hiba bila berhadapan dengan makam Rasulullah SAW. Ustaz sendiri biasa jumpa seorang jemaah yang ikut bersama Ustaz di umrah. Masya Allah, di dalam bas dia ni orang yang lawak. Tetapi bila sampai di makam Rasulullah, bila lambai kat Rasulullah, mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah, dia terus menangis, menitis air mata kerana kerinduan dan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu tak sempurna iman kita sekiranya kita tidak ada perasaan cinta, sayang dan rindu kepada Rasulullah SAW. Dan kita juga dituntut bukan sekadar kenal cinta, kita dituntut juga mencontohi Rasul yang mulia ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW tu terdapat ikutan yang cukup baik yang semua kita dapat mengikuti dia, insya-Allah. Guru-guru, para rakan-rakan, anak-anak yang dikasihi sekalian, antara kisah-kisah yang kita boleh ambil pada hari ini yang Ustaz nak kongsikan kepada anak-anak semua, iaitu antaranya pada saat ketika dalam peperangan Uhud, ketika baginda SAW patah gigi taringnya dan luka pada wajahnya, kan,
topeng perisainya tu remuk dan luka pada muka dan gigi taringnya dalam peperangan Uhud di saat itu. Maka pada ketika itu sedih dan pedihlah perasaan para sahabat bila lihat orang yang mereka kasihi dilukai. Maka Nabi SAW berada di situ dalam keadaan berlilihan darah. Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah anak dia meletakkan ubat untuk menghentikan darah dan sebagainya. Para sahabat melihat itu, mereka kata kepada Rasulullah, kalaulah baginda mendoakan bagi mereka ni musnah semuanya. Maka sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku bukanlah diutuskan sebagai seorang yang melaknat ataupun mendoakan kemusnahan bagi orang lain, tetapi aku diutuskan sebagai penyuruh dan pembawa rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam. Kemudian Nabi berdoa lagi kepada mereka, Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ni riwayat Imam Muslim dan Tabrani. Betapa hebatnya Nabi. Betapa hebatnya Nabi. Dia dicederakan dalam perang tapi dia doa kebaikan. Kita kalau kawan jentik kita, kalau orang buat kita mesti nak balas balik. Kita mesti kita kata ada ubi, ada batas, ada hari ku balas. Itu kita, tapi Nabi tak. Nabi bahkan mendoakan kebaikan. Sebab tu Nabi ni Allahu Akbar, insan yang paling layak dicintai, insan yang paling layak diikuti, insan yang cukup hebat, yang tak tahu nak habaq macam mana tingginya budi pekerti beliau. Maka di antara lagi kisahnya, kisah contoh baginda Nabi SAW ialah pada ketika Nabi SAW keluar untuk menunaikan solat fardu pada satu ketika. Bila Nabi SAW keluar, lalu di satu lorong ada satu wanita Yahudi membaling sampah habis hingga kotor baju Nabi SAW. Nabi pun berpatah balik dan tidak marah kepada Yahudi itu. Nabi patah balik. Lalu Sayyidina Fatimah membersihkan. Wahai ayahku, siapa yang mengotori kamu? Nabi tak berkata apa-apa. Nabi dia bersihkan, pakai baju yang baru, kemudian pergi semayang. Maka beberapa kali perempuan Yahudi ni berbuat benda yang demikian. Satu hari tengok-tengok dia tak buat dah. Perempuan Yahudi ni tak buat dah. Lalu Rasulullah pergi siasat. Kenapa dia tak buat dah perbuatan jahat ni? Kenapa dia tak baling sampah dah? Bila pergi siasat, rupanya perempuan ini sedang sakit. Kita kalau orang buat kat kita, orang buat inayah kat kita, bila dia sakit, kita pun padan muka. Allah balas dah kat dia. Tapi Nabi tak. Nabi balik rumah, Nabi masakkan sup, Nabi buatkan sejenis sup dan Nabi pergi hantar ke rumah wanita tersebut dan Nabi beri dia makan. Nabi rawat dia sampai dia sembuh dan wanita ini menangis kerana dia buat jahat pada Rasulullah tapi Rasulullah buat baik ke dia. Masya Allah. Dan akhirnya wanita Yahudi ini memeluk agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan kisah seorang Yahudi yang buta. Yahudi yang buta, yang beliau ni kerja dia berada di pasar dan mengutuk Nabi Muhammad. Dia mengata Muhammad ni gila, siapa jangan ikut Muhammad, siapa ikut Muhammad itu orang yang tak betul, bawa Nabi yang pembohong, macam-macam dia kata ke Rasulullah. Dia ni Yahudi tua yang buta. Tapi saat ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar pergi tanya kepada keluarga Nabi, wahai keluarga Nabi, adakah perkara yang Nabi buat masa hidup dia yang kami belum buat lagi, yang kami boleh sambung? Maka keluarga dia kata, ya ada. Seorang orang tua Yahudi ini berada di pasar sekian-sekian, Nabi selalu pergi kat dia bagi makan. Maka kamu pergilah bagi makan kat dia. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pergi berjumpa Yahudi tersebut. Dia pun mengetahui bahawa dia tersebut sedang selalu buat tak elok kat Nabi. Tetapi baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tetap meneruskan perbuatan Nabi, iaitu memberinya makan. Lalu apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di sebelah Yahudi yang buta ini, lalu dia memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan, saya ni orang yang bagi makan dahulu ni pada pakcik. Pakcik ni kata, pakcik Yahudi buta ni kata, oh kamu kau yang dahulu, kenapa lama kamu tak mai? Dia kata,
saya sibuk dan sebagainya. Kemudian dia pun menyuapkan roti itu ke dalam mulut orang tua ni, orang tua Yahudi yang buta ni. Tapi bila dia suap makanan tu, Yahudi yang buta ini mengetahui bahawa ini bukan orang yang suap dia dahulu. Sebab orang Yahudi kata, sebenarnya kamu ni, orang Yahudi yang tua tu kata kepada Sayyidina Abu Bakar, kamu ni bukan orang yang dahulu, kamu ni orang lain. Sebab orang yang dahulu suapkan aku, dia tahu aku tak ada gigi, dia tahu aku orang tua, dia akan melembutkan roti itu dan disuap ke mulut aku. Kamu orang lain, siapa kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, saya adalah sahabatnya, kawannya. Saya akan menolong pakcik macam mana dia tolong dahulu. Lepas tu pakcik tu tanya, di manakah orang itu? Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, oh, orang itu pakcik telah pun meninggal dunia. Lepas tu pakcik tu kata, sebenarnya pakcik ni tak kenal dia. Dia bagi makan kat pakcik, pakcik tak tahu nama dia. Dia dah meninggal dunia. Siapakah dia sebenarnya? Maka jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia adalah Muhammad, Nabi yang pakcik selalu kata kat dia. Masya Allah, tabarakallah. Terkejut orang tua itu, orang yang dia duk kata hari-hari, rupanya orang ni lah yang buat baik kat dia. Akhirnya dengan lelehan air mata pakcik ini, pakcik Yahudi yang asalnya orang yang tidak gemar kepada Islam, benci kepada Rasulullah, kerana kebaikannya Nabi ini, akhirnya pakcik tadi mengucap 2 kalimah syahadah, memeluk agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Inilah antara akhlak terpuji yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan banyak lagi sebenarnya yang tak mampu saya kongsi pada petang ini. Jadi untuk kita menambahkan kebaikan kita, kesentaan kita kepada orang yang kita sayang ini, iaitu Nabi Muhammad SAW, marilah kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Kerana ini adalah, selawat adalah amalan yang paling mulia sekali. Kerana apa? Kerana Allah sendiri melakukan amalan ini. Disebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dengan selawat yang sebenar-benarnya, dan dengan selawat dan salamnya. Maka perbanyaklah kita selawat kepada Nabi SAW. Sabda Nabi SAW lagi dalam hadis, Nabi kata, siapa yang selawat kepadaku 10 kali waktu pagi dan 10 kali waktu petang, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, dia akan terima syafaatku, pertolonganku hari kiamat nanti. Tak ada siapa boleh tolong kita, Nabi saja boleh tolong. Dengan apa? Yang kita selawat sehari 20 kali. Pagi 10, malam 10. Ambil lepas subuh 10, sebelum tidur 10. Dan ada seorang sahabat ni, dia tanya, ya Rasulullah, aku nak selawat kepadamu 1/3 hariku. Nabi kata, bagus, buatlah. Kemudian dia kata, aku nak selawat setengah hariku, separuh hariku selawat kat Nabi. Dia kata, buat, bagus, itu pahala dapat banyak. Kemudian dia nak selawat 3/4, dan akhirnya dia kata, aku nak berselawat seluruhnya, aku tak mau berhenti selawat kepadamu. Maka Nabi SAW kata kat dia, kalau begitu, idan tukfa hammaka wa yughfar laka dhunubaka, dipenuhi segala keperluanmu, hajatmu, apa dia nak Allah akan bagi, dan diampunkan dosa dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu kelebihan orang yang rajin berselawat kepada Nabi SAW. Saya seru diri saya dan seluruh warga-warga sekolah, anak-anak, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, banyaklah kita, perbanyakkan kita berselawat, bermulai daripada bulan ini sampai bila-bila kepada baginda Nabi SAW. Kita selawat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan segala permintaan kita, mengampuni dosa kita, mengangkat darjat kita, mendekatkan kita dengan baginda Nabi SAW. Sekadar itu sahaja. Kita tutup dengan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا واستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.